Saya Ernest Maun, anak Philip Anggun. Salam sejahtera, nama saya ialah Loretta Lai. Saya Muhammad Mustaqim bin Abdul Aziz. Nama saya Cik Syarif Ikhwan bin Cik Rozi. Saya Nurhanisa binti Osman. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Arifin bin Ghazali selaku pensyarah KPS 3014 iaitu pengurusan pembelajaran. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan iaitu Pusat Sumber Sekolah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ernest Maun, anak Philip Anggun, bernombor matrik D2019 1087784. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan definisi Pusat Sumber Sekolah ataupun PSS. Pusat Sumber Sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi-koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik dan teratur. Selain itu, Pusat Sumber Sekolah juga menyediakan maklumat perkhidmatan dan keperluan bagi memperkukuhkan pengajaran-pengajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat. Menurut Yusuf Hashim, Pusat Sumber Sekolah PSS merupakan satu tempat terkumpulnya berbagai alat dan bahan media pendidikan yang telah dikelas, dikatalog dan disusun atur untuk memudahkan pengguna, di samping merupakan satu kemudahan di mana guru dapat berkumpul, berunding sesama sendiri, memilih, merencana, menerbit dan seterusnya menggunakan alat dan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan untuk menambah kecekapan ikhtisas guru demi meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, PSS merupakan satu sistem perkhidmatan yang membolehkan semua pihak atau pengguna mencapai matlamat pengajiannya. Ia lebih kepada menumpukan punca segala aktiviti ke arah tercapainya matlamat pendidikan yang berkesan dan bermutu. Seterusnya ialah terdapat beberapa objektif Pusat Sumber Sekolah ataupun PSS. Yang pertama iaitu meningkatkan mutu pengajaran iaitu pembelajaran dan potensi individu serta sasya. Yang kedua, mengalahkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya mereka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja. Yang ketiga, memupuk tabiat pelajar sendiri, membaca, menyelidik melalui pencarian serta penggunaan maklumat secara sistematik. Dan yang terakhir sekali ialah melatih pelajar menggunakan kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran. Seterusnya. Okey, baik. Seterusnya saya Cik Syarif Ikhwan bin Cik Rozi, pemegang nombor matrik D2019108757. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk kepentingan Pusat Sumber Sekolah ataupun lebih mudah untuk dikenali ialah PSS. Okey, PSS ini merupakan suatu unit yang bertugas untuk mengumpul, memilih, menyusun dan menyebarkan alat-alat atau bahan. Yes, kenapa alif lightness? Okey, PSS inilah suatu unit bersepadu yang bertugas untuk mengumpul, memilih, menyusun dan menyebarkan alat-alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bentuk bercetak ataupun bukan bercetak. Dan tindakan ini adalah bergerak secara aktif dan bermakna bagi memenuhi kehendak bagi kedua-dua pihak iaitu pihak guru dan juga pihak murid. Selain itu, kepentingan pusat sumber juga ialah untuk mempertingkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik bagi sesuatu sekolah tersebut. Yang ketiga, pusat sumber ini juga memberi panduan kepada guru-guru dan juga murid
untuk mencari, memiliki, menghasilkan dan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di pusat sumber sekolah selaras dengan keperluan dan tujuan masing-masing. Proses pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan lebih sistematik dan berkesan dari semasa ke semasa. Penggunaan alatan dan bahan-bahan di pusat sumber dapat membantu seseorang guru itu menerangkan suatu hukum, konsep dan hujah dengan lebih berkesan dan lebih padat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada peranan pusat sumber yang akan disampaikan oleh rakan saya. Sekian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peranan pusat sumber sekolah. Nama saya ialah Loretta Lai dan saya memegang kad matrik bernomor D2019-108-7782. Dalam peranan pusat sumber sekolah ataupun PSS adalah yang pertama sebagai pusat ilmu. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui pusat sumber sekolah, pelajar ataupun guru boleh memperoleh sumber rujukan ataupun sumber ilmu daripada pusat sumber sekolah ini. Ini didorong oleh bahan yang terdapat di dalam pusat sumber tersebut. Contohnya terdapat buku falsafah, buku infografik, buku sejarah ataupun buku cerita dan juga surat khabar yang boleh diakses oleh semua pihak, iaitu termasuk guru dan juga pelajar. Dan yang kedua adalah sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana pusat sumber sekolah boleh dijadikan sebagai bilik darjah bagi melakukan aktiviti pengajaran di dalam kelas. Guru boleh menggunakan pusat sumber sekolah ini dengan mudah melalui penempahan dan guru boleh melakukan pengajaran yang lebih menarik dan membuatkan pelajar lebih fokus melalui penggunaan layar skrin yang ada di dalam pusat sumber sekolah. Dan yang ketiga adalah sebagai pusat pembelajaran sendiri. Hal ini lebih sesuai khasnya kepada pelajar di mana pelajar boleh menggunakan pusat sumber sekolah untuk melakukan ulang kaji mereka dan juga untuk melakukan pembelajaran sendiri. Contohnya misalnya bagi pelajar yang mempunyai masalah ataupun mempunyai masalah ruang di rumah di mana pelajar kekurangan buku, pelajar boleh menggunakan pusat sumber sekolah untuk mengulang kaji dan menambahkan ilmu pengetahuan mereka dengan lebih banyak lagi. Dan yang keempat adalah sebagai pusat hubungan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana pusat sumber sekolah boleh dijadikan sebagai pusat untuk melakukan aktiviti. Misalnya aktiviti pada minggu bahasa di mana pusat sumber sekolah boleh melakukan nilam, program nilam di situ dan juga boleh melakukan minggu membaca untuk meningkatkan lagi budaya membaca di sekolah dengan menggunakan penggunaan sumber sekolah ini. Dan seterusnya kita masuk kepada implikasi. Implikasi pusat sumber sekolah terhadap PDPC di sekolah adalah seperti berikut. Yang pertama adalah memudahkan persediaan PDPC guru. Seperti yang kita tahu, PDPC dilengkapi dengan pelbagai sumber ataupun pelbagai bahan teknologi yang boleh membantu guru melakukan sesi pembelajaran mereka di dalam pusat sumber tersebut. Misalnya, di pusat sumber tersebut mempunyai layar screen ataupun alat pandai dengar dan juga yang boleh digunakan oleh guru untuk melakukan sesi pembelajaran di dalam kelas di mana guru tidak perlu membawa sendiri barang tersebut dan guru boleh melakukan pembelajaran tersebut dengan sediam ataupun dengan mudah sekali. Dan seterusnya kita masuk kepada yang kedua iaitu proses pembelajaran dan pengajaran lebih berkesan. Hal ini dikatakan demikian kerana persekitaran pusat sumber yang ceria, yang sejuk, yang dilengkapi dengan hawa dingin membantu pembelajaran di dalam kelas lebih seronok dan lebih menarik. Dan di samping itu penggunaan pusat sumber sekolah yang mempunyai warna yang menarik juga membantu memfokuskan pelajar di dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam pusat sumber sekolah tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pencapaian akademik. Seperti kita maklum, pusat sumber sekolah dipenuhi dengan bahan-bahan ilmu yang boleh membantu pelajar untuk meningkatkan ilmu mereka dan ini juga mendorong kepada peningkatan pencapaian akademik secara tidak langsungnya.
Dan yang keempat adalah meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam pusat sumber sekolah terdapat banyak teknologi yang baru di mana guru boleh mengasah kemahiran teknologi mereka dengan menggunakan peralatan yang ada di pusat sumber tersebut, dan kemahiran ini boleh diaplikasikan kepada pelajar dan secara tidak langsung perkara ini boleh meningkatkan kemahiran guru dan pelajar dalam bidang teknologi, contohnya daripada penggunaan alat audio system, penggunaan alat dial screen dan juga penggunaan banyak-banyak lagi teknologi yang disediakan di dalam pusat sumber sekolah. Terusnya saya beri ruang ini kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim bin Abdul Aziz, memegang kad nombor matrik D2019108778 akan meneruskan pembentangan pada hari ini, iaitu tugas pustakawan. Tugas pustakawan bukan sahaja merekodkan pinjaman buku atau order buku sahaja, namun hakikatnya tugas pustakawan yang khusus merangkumi pelbagai urusan berkaitan ilmu dan buku yang akan tetap relevan selagi ada keperluan perpustakawan, terutamanya dalam bidang-bidang pendidikan. Selagi ada maklumat, peranan pustakawan itu penting, walaupun bentuk maklumat kini boleh diperoleh menerusi pelbagai medium. Jikalau dahulu tugas pustakawan ini hanya duduk menunggu orang untuk meminjam buku selain menjaga beberapa rekod dan menguruskan perpustakawan. Tetapi pada masa kini di mana maklumat boleh bypass dan sampai terus kepada pengguna, pencarian bahan hendaklah diketahui bahawa walaupun banyak maklumat boleh diperolehi dengan mudah, terdapat yang sahih dan ada juga tidak dengan mengambil tahu dan dapat membezakannya. Oleh itu, pustakawan hendaklah proaktif dan menjadi pembantu kepada pengguna. Di samping itu, tugas pustakawan kini antara lain termasuk juga adalah mengajar. Kelas berjadual yang diatur di universiti untuk mengajar penuntut dan para pengguna mengenai cara mencari maklumat yang betul daripada sumber yang sahih. Selain itu, antara tugas lain pustakawan adalah dengan menyediakan laporan mengenai bidang tugasnya, menulis jurnal, menghadiri perbincangan dan mesyuarat, serta turun padang dan membuat pembentangan kertas kerja. Hal ini demikian kerana maklumat di internet tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Para pengguna mestilah diajar cara-cara hendak mengesahkan ketepatan maklumat atau sumber maklumat. Adakah ia blog, URL, gov.edu atau sebagainya. Kesimpulannya, tugas pustakawan adalah penting sejajar dengan status sesuatu institusi pengajian tinggi itu sendiri sebagai pusat kecemerlangan ilmu dalam pelbagai bidang. Para profesional maklumat, khususnya para pustakawan, perlulah melengkapi diri mereka dengan pengetahuan yang secukupnya untuk meningkatkan perkhidmatan mereka sendiri. Okey, seterusnya kita beralih kepada tugas guru penasihat pusat sumber sekolah. Tugas guru penasihat sumber sekolah ini adalah untuk memastikan pusat sumber sekolah dapat digunakan dengan berkesan dan diuruskan dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh semua guru dan murid di sekolah. Selain itu, tugas guru penasihat pusat sumber ini juga dapat menambahbaikkan serta penyumbang kepada kecemerlangan keputusan peperiksaan di sesebuah sekolah. Hal ini kerana rujukan atau sumber yang pelajar atau guru rujuk dapat dikenal pasti kesahihannya dan sekaligus dapat menjimatkan masa untuk mencarinya. Mereka juga telah terlatih dalam bidang pengurusan pustakawan yang juga memberi impak besar jika dibandingkan dengan seorang guru biasa yang mendapat latihan tidak formal sama ada dari segi mengendalikan pustakawan tersebut. Seterusnya adalah dapat menggalakkan lagi budaya membaca di dalam kalangan pelajar, kepekaan terhadap sumber maklumat yang benar dan mengetahui
untuk memanfaatkan maklumat di kalangan pelajar. Membaca ini adalah satu jambatan ilmu dan dengan menyediakan seorang profesional yang diberi latihan yang cukup dengan kaedah dan pengendalian pusat sumber sekolah yang betul akan memberikan bantuan kepada pelajar untuk membuat pencarian maklumat secara lebih berkesan. Terdapat juga beberapa faktor yang menjadikan pelajar sering menggunakan pusat sumber sekolah, antaranya ialah bahan yang sudah tersedia dan tersusun di rak bahan bacaan selain suasana yang tenang untuk membuat sesuatu tugasan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah penambahbaikan pusat sumber sekolah. Okey, pelajar yang bijak dan tahu erti kepentingan ilmu akan memperoleh pelbagai manfaat jika pelajar tersebut memaksimumkan penggunaan kemudahan pusat sumber sekolah. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan penggunaan kemudahan pusat sumber sekolah? Okey, yang pertama, antara usaha untuk meningkatkan penggunaan kemudahan sumber sekolah adalah dengan memastikan lokasi pusat sumber sekolah adalah strategik dan kondusif. Bagaimana yang disebutkan strategik dan kondusif ini? Lokasi pusat sumber perlu terletak di bawah bahagian bawah atau paling paras atau pada paras paling rendah. Sesebuah bangunan akan memudahkan pengunjung. Lokasi PSS juga perlu jauh daripada suasana kebisingan untuk membolehkan pengunjung melakukan setiap kajian dengan lebih kondusif dan tepat. Selain itu, suasana dalam pusat sumber juga adalah kondusif, seperti adanya penyaman udara, adanya buku-buku yang relevan dengan suatu tempat tersebut. Dan yang kedua ialah menyediakan alat bantu mengajar. Penyediaan alat bantu mengajar di dalam pusat sumber sekolah menjadi satu tarikan kepada pihak guru dan juga pihak murid untuk lebih kerap dan lebih kerap untuk ke PSS tersebut. Yang kedua, yang seterusnya, usaha seterusnya ialah guru penasihat pusat sumber sekolah tersebut hendaklah perlu menghebahkan perkhidmatan dan kemudahan yang terkini di pusat sumber tersebut. Bahan tersebut boleh dilakukan semasa perhimpunan mingguan ataupun harian ataupun melalui iklan-iklan di kawasan tumpuan pelajar seperti di laluan utama, di papan kenyataan dan sebagainya. Selain itu, untuk menggalakkan murid-murid mengunjungi pusat sumber sekolah, pihak pusat sumber sekolah perlu mengadakan program membaca. Program banyak membaca ataupun program nilam harus digiatkan lagi agar murid sentiasa mengunjungi pusat sumber sekolah untuk meminjam dan membuat bacaan di pusat sumber sekolah. Program nilam merupakan satu pendekatan untuk penyuburan tabiat membaca dalam kalangan murid. Hal ini menggalakkan usaha berkekalan murid untuk menandakan sifat membaca. Di bawah program nilam, setiap murid perlu merekodkan buku yang dibaca dalam buku rekod utama bacaan nilam. Guru pula akan mengesahkan rekod bacaan murid tersebut. Pengiktirafan diberi kepada murid berdasarkan bilangan buku yang dibaca oleh mereka. Di samping itu, PSS juga perlu menambahkan bilangan bahan bacaan yang dibaca agar murid juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman melalui bahan yang dibaca. Bab kata pepatah, jauh pemandangan luas jauh perjalanan luas pemandangan, maafkan saya. Banyak membaca dan lebih menambahkan ilmu di dada.
Tempat yang penuh dengan bahan bacaan tidak lain dan tidak bukan tentulah di pusat sumber sekolah. Hal ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan bilangan pelajar yang mengunjungi pusat sumber sekolah dan yang meminjam buku-buku yang berada di pusat sumber sekolah. Jika usaha murni ini terus berkekalan, bilangan pelajar cemerlang juga dalam jangkaan juga akan terus meningkat. Tegasnya, menggalakkan murid-murid mengunjungi perpustakaan amat penting agar fungsi PSS terus menyelah di peringkat sekolah, seterusnya melahirkan pelajar cemerlang, gemilang dan terbilang. Bahkan juga galakkan kepada guru untuk menggunakan PSS sebagai tempat pengajaran dan pengajaran sebagai alternatif penggunaan bilik darjah amat bijak. Okey. Terus pengurusan PSS sekolah dan pentadbir sekolah perlu menjadikan PSS sebagai satu tempat guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran atau lebih tepat dipanggil PDP, kerana PSS ni merupakan satu tempat yang kondusif untuk tujuan PDP. PSS juga merupakan salah satu gedung ilmu serta kemudahan untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran lebih kondusif. Dan hal ini kerana proses PDP akan lebih mudah dengan peralatan yang disediakan seperti LCD, persekitaran bilik seperti bilik multimedia, Wi-Fi, penghawa dingin, kemudahan wireless dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya saya akan bagi pada rakan saya untuk subtopik seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nohanisa binti Osman, pemegang kad matrik bernombor D201910877789. Hari ini saya akan menerangkan mengenai keberkesanan pusat sumber sekolah. Perubahan dalam bidang pendidikan masa kini telah mencerminkan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan bagi melahirkan generasi yang stabil dari pelbagai aspek. Perubahan ini dapat dirasai oleh pelbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan. Pusat sumber sekolah tidak terkecuali, malah menjadi faktor dan pemangkin kepada perubahan ini. Kemunculan pusat sumber sekolah telah memberi kesan kepada pengguna, terutamanya kepada guru-guru dan murid-murid. Antara kebesaran yang boleh dapat diperolehi dari pusat sumber sekolah kepada murid ialah murid dapat membaca pelbagai bahan bacaan. Perpustakaan menyediakan pelbagai bahan yang mudah didapati untuk dijadikan rujukan seperti buku rujukan, buku teks, buku ulasan dan contoh soalan peperiksaan. Bahan-bahan ini akan mendorong murid untuk mengkaji dan memperluaskan fikiran mereka untuk menambah ilmu. Melalui bahan-bahan ini juga, murid dapat meningkatkan pengetahuan terutamanya yang menghadapi peperiksaan. Seterusnya, murid dapat memupuk perpaduan dengan lebih erat. Perpustakaan dapat dijadikan tempat interaksi murid-murid dari pelbagai kaum. Ini terjadi apabila mereka melakukan aktiviti seperti ulang kaji pelajaran bersama-sama di dalam perpustakaan. Keadaan ini secara tidak langsungnya telah memberi peluang kepada mereka untuk mengenali antara satu sama lain. Dan seterusnya ialah perpustakaan juga memberi kesan yang positif kepada pelajar, terutama mereka yang gemar membaca buku. Melalui buku-buku yang dipinjam dan dibaca di perpustakaan juga dapat meningkatkan penguasaan bahasa murid. Contohnya, kita dapat mempelajari kosakata baru yang boleh digunakan semula dalam penulisan karangan. Jika pelajar tidak mengetahui makna tersebut, mereka juga boleh mengakses data di komputer atau merujuk di kamus. Secara tidak langsung, ini dapat menambah pembendaharaan kata mereka. Selain itu, kewujudan pusat sumber sekolah juga telah memberi kesan yang baik kepada pengguna lain. Contohnya kepada guru dan guru pelatih. Di perpustakaan mempunyai bahan rujukan yang boleh dijadikan panduan untuk guru mengajar di dalam kelas. Ini dapat meningkatkan lagi kemahiran dan pengalaman guru tersebut dalam mengajar.
Sekian saja daripada saya. Sekarang saya mempersilakan rakan saya untuk merumuskan perbincangan ini. Kesimpulannya, pusat sumber sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjayakan pengurusan pembelajaran yang berkesan sama ada kepada guru ataupun murid-murid di sekolah. Hal ini demikian kerana banyak faedah yang dapat kita perolehi daripada pusat sumber ini, iaitu terdapat banyak bahan bacaan seperti buku rujukan, majalah, surat khabar, novel, komik, ensiklopedia dan macam-macam lagi. Dengan menggunakan pusat sumber sekolah, pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan menjadi lebih dekat serta menjadi lebih menarik dan bermakna. Sesuatu perkara yang berlaku atau terdapat di luar bilik darjah dapat disampaikan dengan menggunakan sumber yang ada. Hal ini menjadikan perkara di luar bilik darjah lebih hampir kepada murid kerana perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam bentuk media dan dibawa masuk dalam bilik darjah. Tuntasnya, pusat sumber mempunyai pelbagai peranan serta kepentingannya. Peribahasa juga pernah mengatakan membaca jabatan ilmu. Semasa kita berada di pusat sumber tersebut, kita boleh menjadikan peribahasa ini menjadi kenyataan. Semua pihak sekolah, guru serta murid adalah sentiasa menyokong dan mengambil bahagian dalam memastikan pusat sumber sekolah berkembang seiring dengan pusat sumber sekolah di luar negara yang lebih maju dan moden. Berikut merupakan blog daripada kumpulan kami. Ini merupakan senarai ahli kumpulan, definisi, objektif yang terdapat di pusat sumber sekolah, kepentingan pusat sumber, peranan pusat sumber sekolah, tugas pustakawan, tugas guru penasihat, langkah penambahbaikan pusat sumber, implikasi pusat sumber, keberkesanan pusat sumber sekolah, dan akhir sekali rumusan dan rujukan.